Okey, sekarang kita akan sambung tengok 2.2 iaitu graf gerakan. 2.1 kita dah faham apa kuantiti yang terlibat untuk gerakan seperti jarak, sesaran, hal laju, pecutan dan pecutan. Dan kita telah belajar formula untuk kirakan, contohnya kita nak kirakan berapa masa untuk jatuh daripada satu bangunan. Okay, dan selain itu kita dah juga tengok pita detik, okay, ataupun jangka masa detik. So untuk topik sekarang ini kita akan cuba aplikasikan konsep yang kita telah belajar, okay, iaitu graf. Okay, sebelum ini kita dah tahu graf ini dia adalah satu cara untuk kita mendapat gambaran tentang overall picture. Okay, untuk graf gerakan kita ada 3 jenis graf, tapi biasanya kita hanya akan tengok kepada 2. Okay, so pertama sekali, okay, sebelum kita mula, pertama sekali kita ada pertama adalah graf sesaran masa. Okay, graf sesaran masa. Okay, bila kita sebut graf sesaran masa, maksudnya paksi Y adalah sesaran dan paksi X adalah masa. Okay, so graf pertama adalah graf sesaran masa. Kedua adalah graf hal laju masa. Okay, hal laju masa. Dan ketiga adalah graf pecutan masa. Okay, pecutan masa. Biasanya kita akan lebih fokus kepada graf pertama dan graf kedua. Untuk graf ketiga, kadang-kadang dia akan tanya, tetapi tidak selalunya tidak ditanya lah. Okay, tapi kita boleh tengok sedikit tentang graf pecutan masa. Untuk analisis graf, kita perlu tahu dua aspek atau dua kuantiti. Yang pertama adalah kecerunan. Okay, kecerunan. Dan kedua adalah luas di bawah graf. Okay, so sepanjang pembelajaran pada hari ini, kita selalu akan cuba tengokkan dua aspek. Okay, terutama yang pertama lah kecerunan. Okay, okay, so pertama sekali kita cuba tengok graf sesaran masa. Okay, di sini ada satu situasi. Seorang lelaki berjalan sejauh 100 meter pada hal laju seragam selama 20 saat. Okay, so di sini ada highlight hal laju seragam. Ini bermaksud lelaki itu dia berjalan dengan hal laju yang sama. Okay, dalam masa 20 saat, so imagine lelaki ini dia berjalan dengan jarak 100 meter, dia menggunakan masa 20 saat. Okay. Secara ringkas ataupun very quickly, berapakah lelaki ini berjalan dalam satu saat? Okay, so kita boleh buat satu pengiraan yang senang, iaitu 100 meter 20 saat. Okay, so kalau satu saat, kita terus bahagi saja. 100 meter bagi 20 saat, dia akan berjalan 5 meter. Okay, kalau 2 saat, dia akan berjalan 10 meter. Kalau 20 saat, of course dia akan dapat 100 meter. Okay, so kita dah nampak sebenarnya daripada ayat yang diberikan, kita boleh kirakan hal laju. Okay, so formula V sama dengan S bahagi T, di mana S adalah 100 meter dan T adalah 20 saat. Jawapan adalah 5 meter per saat. Okay, ini bermaksud satu saat dia akan berjalan 5 meter. Dari segi graf, titik asalan kosong dan untuk paksi X, okay, paksi X ini, paksi T, kita ada 20 saat. Okay, kita ada 20 saat. Okay, kosong ke 20 saat. Selepas 20 saat, dia berjalan sejauh 100 meter. Okay, untuk paksi Y kita nampak dia adalah 100 meter. So, kita boleh pointkan satu titik di sini dengan koordinat 20, 100. Dan kita lukiskan satu garis yang lurus. Okay, garis yang lurus.
maka ini bermaksud dia selepas 20 saat kedudukan lelaki ini adalah di 100 meter. Okey, di 100 meter. Okey, so ini adalah graf dia. Okey. Kemudian dia berehat selama 40 saat. Kalau kita cuba tengok masa T ini, 20 tambah lagi 40, dia akan menjadi 60 saat. So, di sini kita labelkan 60 saat. Dan untuk kedudukan dia masih berada di tempat yang sama. Okey, iaitu dia duduk bukan dia duduk, dia berada di tempat yang sama iaitu 100 meter sebab dia tidak bergerak. Jadi sepanjang 40 saat dia masih berada di kedudukan 100 meter. Okay, so dia tiada pertambahan sasaran. Okay, there's no increase in the displacement. Okay, selepas itu dia cuba berundur 50 meter. Okay, 50 meter dalam masa 30 saat. So untuk masa kita ada 60 tambah 30, iaitu jadi 90. Okay. Dan 100 meter, dia berundur 50 meter. Okay, berundur 50 meter. So maksudnya tadi 100 meter, sekarang dia cuba berundur 50 meter. So dia berada di sini. Okay, 50 meter. Dan jarak daripada titik asalan ke kedudukan sekarang adalah, kalau kita tengok yang merah ini, dia adalah 50 meter. Okey, 50 meter. So dia akan berundur ke 50 meter. Okey, kemudian dia berehat lagi selama 20 saat. Okey, selama 20 saat. So masa 90 saat tambah 20 saat, kita dapat 110 saat. Dan sasaran dia atau kedudukan dia masih sama. Okay, masih sama. Okay. Dan akhirnya dia kemudian berjalan selama 20 saat dan sampai ke titik mula. Okay, dia sambung jalan sampai titik asal. Okay, iaitu kosong. So 20 saat tambah 110, jadi kita dapat 130. Dan akhirnya dia akan kembali ke tempat asal. Okay, so daripada graf, kita sebenarnya dapat mentafsir. Okay, mentafsir ya. Okay, the word called interpret. Mentafsir. Mentafsir sama ada bagaimana lelaki itu berjalan. Okay, mungkin dia tengah rehat, dia tengah berjalan dengan hala seragam, dia tengah pecut dan sebagainya. Okay, so we can tell all this from the graph. Okay, from the graph it tells us about the trend. Okay, kemudian kita cuba tengok dia punya kecerunan. Okay, tadi saya sebutkan kita tengok kecerunan. Okay, from 0 second to 20 second, kita nampak kecerunan dia adalah apa? Dia adalah naik kan? Okay, dia adalah positif. So, labelkan positif di sini. Okay. Okay, untuk 20 saat hingga 60 saat, kecerunan adalah apa? Adalah kosong. Dia tak ada cerun pun sebab dia rata kan. Okay, dia rata, dia tak cerun. So, dia akan menjadi kosong kecerunan dia. Okay, kemudian dia kecerunan akan turun. Okay, turun kan. Graf itu akan menurun. So, dia adalah negatif. Okay, negatif. Dan kemudian kita ada lagi satu garis yang rata. Jadi, kosong. Okay, dan akhirnya kita pun masih ada negatif. Okay, kalau you tak faham apa yang saya kata, you boleh guna saja point. Okay, contohnya kita ambil dua point ini ya. Okay, ini 0, 0. Ini 20, 100. So, kita cuba kirakan kecerunan. 100 tolak 0 bagi 20 tolak 0. So, kita akan dapat 5. Okay, so ini positif, maksudnya kecerunan adalah positif. Kalau contoh yang ini, kita dapat M sama dengan 100 tolak 100 bahagi 60 tolak 20. Kita akan dapat 0. Okay, kecerunan adalah 0. Okay, so apakah maksud kecerunan ini sebenarnya untuk graf secara masa? Okay, untuk 20 saat pertama dia adalah positif. Kemudian dia menjadi 0.
kemudian jadi negatif, kemudian jadi kosong, kemudian jadi negatif lagi. Okey, cuba kita tengok balik keturunan formula ini. Okey. So M ini sama dengan 100. Okey, yang ini adalah 100 kan? 100 tolak kosong. Kosong. Bahagi 20 tolak kosong. Betul tak? So yang atas ini dia adalah paksi Y. Okey, dia adalah paksi Y. Dan bawah dia adalah paksi X. Okey, tuliskan unit dia. Kita dapat 5 meter per saat. Okey, so boleh imbas kembali tak apa yang kuantiti berkaitan dengan unit meter per saat? Okey, jawapan adalah hal laju. So, ini bermaksud keturunan yang kita kira ini adalah hal laju. Okey, hal laju. So, apakah maksud hal laju positif? Okey, apakah maksud hal laju positif? Bukan maksudnya dia sedang bertambah hal laju. Okey, selalu pelajar dia akan keliru atau salah faham konsep. Kalau V positif, maksudnya dia sedang bergerak ke arah positif. Okey, ke arah yang positif. Ke arah positif. Okey. So seperti yang kita tengok tadi kan, berjalan sejauh 100 meter pada hal laju seragam, maksudnya dia sedang berjalan ke depan. Okey. Okay, next. Yang 20 saat hingga 60 saat V adalah kosong. Apa maksud dia? Maksudnya dia sedang berehat ataupun bergun. Dia tidak bergerak langsung. Kemudian kita ada V sama dengan negatif. Okay, kalau kita cuba kirakan hal laju untuk dua ini ya. Okay, point sini adalah 60, 100. Point sini adalah 90, 50. Okay, kita cuba kirakan keturunan dia. M sama dengan 50 tolak 100 bahagi 90 tolak 60. So kita dapat negatif 50 per 30 sama dengan negatif 1.67 ms negatif 1. Okay, so kita nampak hal laju ini dia adalah negatif. Sama juga, apakah maksud hal laju negatif? Kalau you ingat apa yang kita buat latihan minggu lepas, negatif maksudnya dia bergerak ke arah negatif. Okey, ke arah negatif. Bukan dia punya hal laju berkurang. Okey, bukan dia punya hal laju berkurang, bukan dia slow down. Tetapi dia ke arah negatif. Okey, ke arah negatif. So seperti pernyataan ini, dia berundur. Okey, maksudnya dia sekarang ke arah yang terbalik. Bukan maksudnya dia sedang slow down, bukan. Okey. Kemudian sama juga kita ada hal laju yang kosong iaitu dia sedang berehat. Terakhir sekali kita masih ada keturunan kosong V sama dengan negatif. Ini bermaksud dia berundur lagi. Okey, dia berundur sampai ke titik mula. Okey, berundur sampai ke titik mula. So kesimpulan dia, kalau kita ada graf yang pertama iaitu sesaran masa. Okey, cikgu nak anda cuba ingatkan trend ini ya ataupun dia punya point penting. Okey, biasanya kita ada 3 bentuk untuk garis lurus. Pertama, naik. Okey, when you see this graph, okey, kalau dia naik kita tuliskan positif. Kalau dia turun kita tuliskan negatif. Kalau rata kita tuliskan kosong. Dan kita tengok graf ini adalah S per T. Kalau kita cuba kira keturunan, M sama dengan S per T. Okay? Dan M ini sebenarnya adalah V. So V sama dengan S per T bermaksud keturunan ini adalah hal laju. So kalau A ke B, hal laju positif bermaksudnya dia sedang bergerak ke hadapan. Okay? Bergerak ke hadapan. Kalau B ke C, hal laju adalah kosong bermaksudnya dia sedang bergun. Dia tidak bergerak. Kalau C to D, dia sedang bergerak ke belakang. Okay, sedang bergerak ke belakang ataupun arah berlawanan. Okay, ini adalah basic bentuk untuk ditafsir. Ingat kita ada straight,
naik, straight turun dan rata. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Okay, Ali mengambil masa 2 saat untuk bergerak sejauh 4 meter pada hal laju seragam. So masa dia, okay, so masa dia kita ada 2 saat dan sasaran ada 4 meter. Okay, so naik, okay, graf dia naik. Dia berundur sejauh 6 meter dalam masa 4 saat. Okay, sekarang daripada 4 meter, okay, cikgu cuba lukiskan di sini. So di sini adalah titik mula kosong. Dia bergerak ke 4 meter. Okay, sekarang dia berundur sejauh 6 meter. Daripada 4 meter undur 6 meter, maksudnya apa? Okay, 4 meter ke 0 meter, 4 meter kan? Lagi 2 meter adalah negatif. Okay, negatif. Okay, mungkin cikgu mungkin nak tanya, cikgu, apa maksud negatif 2 meter? Okay, ini bermaksudnya dia adalah di belakang. Okay, di belakang kedudukan asal. Okay, kedudukan asal. So, kita ada negatif 2. Jadi, untuk paksi Y ni, kita ada negatif 2. Okay, negatif 2. Dan paksi X kita tambah lagi 4 saat, jadi 6 saat. Okay, kemudian dia berehat selama 3 saat. Kalau berehat, maksudnya dia tidak berubah sasaran. Okay, dia akan menjadi graf yang merata. Dia bergerak ke hadapan sejauh 8 meter dalam 4 saat. Okay, ini bermaksud sekarang negatif 2 meter. Dia bergerak 8 meter. Okay, 8 meter ke depan kan. So, sini 2 tambah lagi 6. So, dia akan menjadi 6 meter di sini. Okay. So, kita dapat graf yang naik. So, secara kesimpulan, kalau graf dia naik, maksudnya dia bergerak ke hadapan. Okay. Daripada segi kecerunan, ini positif, yang ini pun positif, maksudnya dia bergerak ke hadapan. Okay, bergerak ke hadapan. Nampak tak? Kalau dia punya graf turun, maksudnya hal laju negatif. Dia adalah berundur. Kalau graf itu rata, V sama dengan kosong, maksudnya dia sedang berehat. Dia sedang berehat. Okay. Okay, kita cuba tengok satu lagi contoh. Okay, dan sekarang kita ada graf dan kita cuba tuliskan pergerakan. Okay, jenis pergerakan untuk setiap fasa. Okay, katakanlah saya labelkan di sini. Kita ada A, okay, A, B, C, D, E. Okay, kita nak huraikan dengan jenis gerakan dia. So, graf adalah sesaran masa. Okay, sesaran masa. Apa yang kita nak buat adalah first kita tuliskan, okay, ini positif, ini kosong, ini positif, ini negatif. Okay. S bagi T bermaksud dia hal laju adalah kecerunan. Okay. So V sama dengan positif, V sama dengan kosong, V sama dengan positif, V sama dengan negatif. Jadi kalau V positif, okay, V positif bermaksud dia bergerak ke hadapan. Okay, bergerak ke hadapan. Kalau V sama dengan negatif, maksudnya dia bergerak ke belakang. Atau kita tulis berundur. Kalau V sama dengan kosong, maksudnya dia sedang berehat. Okey, kita cuba huraikan setiap fasa. Okey, kalau A kepada B, kita sebutkan. Okey, dia adalah jenis gerakan apa? Bergerak ke depan. Okey, bergerak ke hadapan. Depan dengan disebabkan dia adalah garis lurus. Okey, disebabkan dia adalah garis lurus, jadi dia adalah seragam. Okey, hal laju seragam. Nanti kita cuba tengok garis lengkung. Garis lengkung. Bergerak ke depan dengan hal laju seragam. Okay, dengan hal laju seragam. Okay, so ini jenis gerakan. Kemudian, berapa jauh? Di sini kita nampak 50 meter kan. Sejauh 50 meter dalam masa berapa saat? 2 saat. Okay, so ini adalah AB.
Kemudian BC, jenis gerakan dia adalah rehat. Okey, rehat. Kalau rehat, kita tak perlu sebut berapa jauh. Selama berapa saat? Selama 8 tolak 2, kita dapat 6 saat. Okey, 6 saat. Kemudian CD hal laju dia positif kan? Positif maksud dia bergerak ke hadapan. So, bergerak ke hadapan. Okey, bergerak ke hadapan dengan hal laju seragam. Okey, dengan hal laju seragam. Sejauh berapa? Daripada 50 meter kepada 100 meter, sejauh 50 meter dalam masa 8 ke 12 saat, kita ada 4 saat. Dalam masa 4 saat. Okey, 4 saat. Akhirnya, DE, kita tengok hal laju adalah negatif. Negatif bermaksud dia berundur. Okey, maksudnya dia berundur kan. So, berundur berapa jauh? Okey, berundur dengan hal laju seragam lah. Berundur dengan hal laju seragam. Okey, tulisan dengan hal laju seragam. Hal laju seragam sejauh 100 ke kosong kan? 100 meter dalam masa berapa saat? Masa 4 saat. Okey, ataupun kita boleh tulis kembali ke titik asal. Okey, selama 4 saat. Okey, so untuk soalan seperti ini, kita pertama sekali label pastikan apakah jenis graf. Okey, apakah jenis graf. Kedua, labelkan positif, negatif dan tentukan kecerunan. Okey, kecerunan adalah positif, kecerunan adalah hal laju kan. Kemudian kita cuba buat interpretation. Tafsir kalau kecerunan positif maksudnya bergerak ke hadapan, negatif maksudnya berundur, kosong maksudnya rehat. Dan kita tulis dengan format jenis gerakan. Okey, pertama jenis gerakan. Okey, kedua sasaran dia. Okey, berapa jauh? Dan ketiga, berapa lama? Okey ya. Okey, so boleh cuba tengoklah jawapan ni. Kereta bergerak ke hadapan sejauh 50 meter dalam masa 2 saat. Kemudian dia rehat selama 6 saat. Kemudian dia bergerak ke hadapan lagi sejauh 50 meter dalam masa 4 saat. Kemudian dia berundur ataupun bergerak ke belakang sejauh 100 meter dalam 4 saat. Okey, so kita cuba buat satu simulasi di sini. Kita cuba lukiskan graf dia. Okey, mula daripada P kepada Q 20 meter 5 saat. So dia bergerak ke hadapan kan. So hal laju positif. Graf positif 20 meter untuk S, 5 saat untuk T. Okey, kemudian dia berehat 2 saat. Maksudnya graf yang rata. Kemudian di sini adalah 7. Kemudian dia bergerak, guling. Okey, guling sampai adalah 50 meter. So 20 tambah 50 kita ada 70. Okey, tambah lagi masa 10 saat. Okey. Kemudian rehat lagi 6 saat. Okey, graf yang rata. Okey. Kemudian dia akan berundur ke belakang, guling. Okey, guling. Okey, ingat P tadi adalah titik asalan kan? Okey, titik asalan. Okey, dia berundur ke belakang sampai sampai S adalah 55 meter. Okey, 55 meter. So, di sini kita punya jarak adalah berapa? Okey. Jangan lupa di sini adalah 70 kan? 70 tambah lagi 55, so 125. Okey, tetapi kalau kita nak lukiskan graf, di bawah graf kita carikan
negatif 55 sebab dia di belakang kan. Okay, di belakang. Lepas tu masa tambah 8 saat, kita dapat 31 saat. Okay, so ini adalah graf sesaran masa. Okay, graf sesaran masa. So contohnya, berapakah jarak yang dilalui dalam masa 90 saat? Okay. Di sini ada beza untuk jarak dan sesaran. Kalau jarak kita kena pasti setiap stop, okay, setiap point yang dia berhenti, dan kita kena tambahkan jumlah yang dilalui. So daripada 0 ke 100, kemudian 100 ke 50. So jumlah adalah 150 meter. Okay, 150 meter. Kalau kita cuba gambarkan, mula-mula 0, okay, 0 ke 100 meter, kemudian dia kembali ke 50 meter. Okay, 50 meter. So jumlah adalah 150 meter. Tetapi kalau sesaran adalah daripada titik asal ke titik akhir, iaitu hanya 150 meter sahaja. Okay, 150 meter, 50 meter sahaja. Okay, from 0 to 50. Okay, kita tolak. Kalau dia berundur, maksudnya kita kena tolak. Okay, ke belakang maksudnya negatif. Okay, berapakah jumlah jalan yang dilalui? So kalau kita cuba tengok, pergi ke depan 100, lepas tu balik ke tempat asal, so jumlah adalah 200 meter. Tapi kalau sesaran daripada titik awal ke titik akhir adalah sama kan? So jawapan adalah 0 meter. Okay, jawapan adalah 0 meter. So di sini kita nampak beza jarak antara sesaran. Okay, jarak antara sesaran. Okay, so latihan-latihan yang lain anda boleh cuba tengok, cuba buat. Okay. Dan cikgu tak akan bincang di sini. Anda boleh cuba rujuk jawapan-jawapan sini dalam slide. Dan kita akan sambung untuk tengok graf yang kedua. Okey, graf yang kedua. Okey, graf yang kedua adalah hal laju masa. Okey, hal laju masa ya. Okey, so di sini kita dah tengok kan, kalau kecerunan kita boleh kirakan hal laju bagi setiap section, setiap stop. Kalau contoh daripada 0 hingga 20 saat, kita kirakan kecerunan dia. Okay, kita kirakan kecerunan dia. Okay, sorry. So ini masih hal laju lah. Okay, kita masih guna graf sesaran masa. Okay, kita terus pergi kepada graf hal laju masa ya. Okay, yeah, this one. Okay, so untuk graf hal laju masa, sama juga, first kita tengok situasi. Ali berjalan pada pecutan seragam ke hal laju 20 cm per saat selama 25 meter, 25 saat. Okay, sekarang paksi Y dia bukan sesaran, dia adalah hal laju. Jadi daripada 0, sekarang hal laju dia bertambah. Okay, bertambah kepada 20 cm per saat selama 25 per saat. So untuk masa kita ada 25. Dan untuk hal laju kita ada 20. Okey, dan kita lukiskan satu garis lurus. Okey. Kemudian Ali berjalan pada hal laju seragam 20 cm per saat selama 25 saat. Maksudnya dalam masa 25 saat ini Ali dia punya hal laju, dia punya velocity kekal 20 cm per saat. So di sini kita tengok dia selalu 20 cm per saat kan. So kita ada garis mendatar. Okey, garis mendatar. Kemudian Ali berjalan pada pecutan seragam ke hal laju 60 cm per saat. Sekarang daripada 20 dia naik kepada 60. Okey, so graf akan naik. Okey, akan naik selama 10 saat. Okey, akhirnya Ali berjalan pada niar pecutan seragam
Okey, ini pecutan seragam maksudnya dia punya hal laju sekarang berkurang sehingga berhenti kan. Daripada 60 cm per saat, dia sekarang turun menjadi kosong. Okey, menjadi kosong. Okey, so daripada graf ini, kita cuba tengok, tengok bentuk graf. First, daripada sasaran masa tadi, kita nak tukar kepada hal laju masa. Sama juga kita labelkan yang naik adalah positif. Okey. Yang turun adalah negatif. Yang rata adalah kosong. Okey, keceluruhan ini dia adalah apa sebenarnya? Kalau kita cuba tengok 25 saat pertama, 0, 0, ini 25, 20. Kita cuba kirakan keceluruhan M sama dengan 20 tolak 0 per 25 tolak 0. Okey, dan kita mungkin dapat jawapan lebih kurang 0.8. Okey, 0.8. Okey, unit dia adalah apa? Paksi Y kita ada cm per saat kan? Okey, cm per saat. Paksi X kita ada saat. So unit adalah cm per saat. Maksudnya cm per saat kuasa 2. Kalau cm per saat kuasa 2, ini adalah unit untuk apa? Okey, jawapan adalah pecutan. Kalau masih ingat, kita ada A sama dengan V tolak U bahagi T. Di mana V adalah hal laju akhir. So di sini kita nampak hal laju akhir adalah 20. Dan hal laju awal U adalah 0. Okey, dan bawah adalah masa T. So sebenarnya keceluruhan untuk graf hal laju masa dia adalah pecutan. So di sini A adalah positif. A adalah positif. A adalah negatif. Dan sini A adalah kosong. Apakah maksud A positif? Kalau pecutan positif, bermaksudnya hal laju bertambah. Okey, bermaksud hal laju bertambah. Contoh daripada yang 25 saat pertama, daripada 0 hingga 20 cm per saat. Maksudnya dia punya hal laju semakin cepat. Okey, semakin cepat. Kalau hal laju dia, kalau pecutan negatif, bermaksudnya hal laju dia berkurang. Okey, hal laju berkurang. Okay, daripada 40 saat terakhir kita nampak kan 60 cm per saat sehingga kosong, sehingga berhenti. So dia mengalami nia pecutan. Okey, nia pecutan. Kalau untuk positif A maksudnya dia adalah pecutan. Kalau A adalah kosong, maksudnya pecutan adalah sifar. Okey, pecutan sifar maksudnya there's no acceleration. Tak ada tambah hal laju, tak ada kurang hal laju. So apa maksud dia? Maksudnya hal laju adalah seragam. Okey, hal laju adalah seragam. Contoh kita tengok daripada 25 saat kepada 50 saat. Hal lajunya sentiasa sama, iaitu 20 cm per saat. Okey, so ingat 3 bentuk. Kalau dia naik maksudnya positif pecutan. Kalau turun maksudnya dia adalah negatif pecutan. Kalau kosong, kalau kosong pecutan yang mendatar tu maksudnya dia adalah pecutan sifar ataupun hal laju seragam. Okay, next. Kita tengok satu lagi contoh. Okay, sebuah kereta bergerak pada hal laju seragam 20 meter per saat selama 10 saat. So, untuk paksi Y, V, kita daripada 0 sampai 20. Okay, untuk masa 10 saat. So, kita ada koordinat 10, 20. Okay, lukiskan. Sebuah kereta bergerak pada hal laju seragam. Okey, setiap tadi. Hal laju seragam maksudnya dia punya kecerunan adalah kosong. Tiada pecutan langsung. Jadi V ini dia akan selalu sama. So kita ada garis yang rata mendatar. Kemudian kereta memecut secara seragam ke 60 meter per saat.
Okey, ke 60 meter per saat. So daripada 20 kepada 60. Masa 10 tambah 40 kita dapat 50. Okey. Okey, then kereta memperlahankan gerakan secara seragam sebelum berhenti. Berhenti maksudnya hal laju kosong. Daripada 60 dia akan sampai ke kosong selama 50 saat. So kita ada 100, kemudian kecerunan adalah negatif. Okey, di sini kita jelas nampak bahawa untuk kecerunan ini adalah kosong, untuk kecerunan ini adalah positif dan untuk kecerunan ini adalah negatif. So bila kecerunan positif maksudnya pecutan seragam ataupun hal laju dia bertambah. Kalau kecerunan negatif maksudnya pecutan seragam ataupun hal laju dia berkurang. Kalau kecerunan kosong maksudnya pecutan dia sifar ataupun hal laju seragam. Okey. Okey, kemudian kita boleh cuba kirakan jarak. Okey, kita kirakan jarak. Okey, kalau kita cuba tengokkan luas okey, luas di bawah graf ini. Okey, luas di bawah graf ini. Okey, so sebelum kita tengok luas ini yang agak complicated sikit, kita cuba tengok kepada satu graf yang simple. Okey, seperti di sinilah. Okey, katakan saya ada seorang dia berjalan 10 meter per saat setiap agak tak logik lah. Okey. 2 meter per saat lah. Okey. So V ms negatif 1 and then T. So dia punya graf adalah mendatar. Jadi jenis gerakan adalah hal laju seragam. Okey, hal laju seragam. So di sini dia berjalan 2 meter per saat selama 10 saat. Okey, jadi berapa jauh dia berjalan? Satu saat dia berjalan 2 meter kan. So selepas 10 saat dia patut berjalan 20 meter kan. Okey, so 20 meter ini kalau kita cuba kaitkan dengan luas permukaan. Kalau kita cuba kirakan luas permukaan di bawah graf okey. Okey, so di sini kita ada 2 darab 10. Nampak tak? 20 ni sama dengan jarak. Okey, konsep dia adalah kalau kita kirakan luas, okey, luas sama dengan yang atas nombor 2 ini dia adalah V. Okey. Dan untuk 10 ini dia adalah T. So apa sama dengan V darab T? Jawapan adalah S. Okey, sebab V sama dengan S bagi T kan. So V darab T sama dengan S. Jadi kalau kita cuba carikan luas di bawah graf, maka dia adalah jarak. Okey, dia adalah jarak. So contoh kalau kita nak kirakan jumlah jarak yang dilalui dalam 100 saat, kita boleh kirakan sahaja luas di bawah graf ini. Okey, luas di bawah graf. So, kalau kita tengok tempoh 25 saat pertama ini, dia adalah satu segitiga sudut tegak. So, dapatkan formula segitiga untuk cari kecerunan, cari luas. Okey, 1/2 darab 25 darab 20. Okey. Kemudian untuk 25 hingga 50 saat, okey. 25 hingga 50 saat. Sebenarnya kita boleh buat macam ini. Okey, saya cuba bahagikan Okey, ini adalah luas pertama. Okey, ini adalah luas kedua. Okey. Masuk luas ketiga. Okey, dan luas yang keempat. Okey. Tapi ada yang juga mereka mungkin tak suka cara macam ini. Okey. Kalau mungkin dia nak buatkan segi 4 ini adalah sama. Okey, adalah dalam satu body Okey, like this, nampak tak? Okey, segi 4 ini satu body. Lepas tu yang atas adalah segi 3. Okey, so atas segi 3. Lepas tu di sini pun ada lagi satu segi 3. Okey, pun boleh. Okey, ataupun ada yang mungkin dapat nampak dia adalah trapezium kan. Kalau formula trapezium, okey, kalau masih ingat, kita ada A
kita ada B, kita ada ketinggian T. So, trapezium formula dia 1/2 darab A tambah B darab T. Okay, A tambah B darab T. Okay. So, anyway, kita boleh cuba kirakan saja. Okay, semua luas. Okay. Kemudian kita cuba carikan jarak untuk seluruh graf. Okay. Berapakah jarak perjalanan pada 10 saat pertama? So, dia adalah 1 segi 4 kan. Kita darab saja 20 darab 10 dapat 200 meter. Okay, kemudian kita boleh carilah jarak perjalanan untuk 50 saat terakhir. Okay. So, ini adalah untuk segi 3. Okay, saya rasa tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah. Okay. Lepas tu jumlah jarak kita tambahkan saja semua. Okay, semua graf luas di bawah graf. Kita akan dapat jawapan 3,300 meter. Okay. Kemudian, selain daripada jarak, kita juga ada sesaran. Okay. Kalau untuk sesaran, dia ada beza sikit. Okay, dia ada beza sikit. Kita tahu, kalau jarak, dia tak kisar dengan arah. Okay. Setiap yang dia lalu, tak kisar dia pergi ke depan, ke belakang, dia ambil kira. Tetapi sesaran, kita hanya tengok titik awal dan titik akhir sahaja. Okay. Kita hanya tengok titik awal dan titik akhir saja. So, sebagai contoh, kembali kepada contoh pertama tadi kan, okay, kita ada mas ini adalah B, sama juga 2 lah. Okay. Lepas tu dia berjalan selama 10 saat kan. Okay. Selepas 10 saat, sekarang dia berundur. Okay. Dia mundur ke belakang dengan 10 saat juga. Okay. That means kalau kita cuba lukis gambar, mula-mula dia berjalan ke depan 10 saat. Kemudian patah balik 10 saat. Okay. So, kalau kita cuba kirakan luas, okay, untuk luas coklat ini, dia adalah 20 meter. Okay. Untuk luas yang bawah paksi ini, okay, yang purple ini, pun sama juga. Dia adalah 20 meter. Okay, kita tak tulis negatif lah sebab luas dia tak ada negatif. Okay. So, kalau kita nak carikan jarak untuk lelaki ini berjalan adalah 20 meter ke depan, 20 meter ke belakang. So, jumlah adalah 40 meter. Okay, so nampak tak? Dia adalah A dengan B tambah sekali. Okay, itu adalah jarak. Okay, tetapi kalau untuk sesaran, kita nampak dia pergi ke depan, akhirnya balik ke tempat asal. So, jarak untuk sesaran dia adalah kosong. Okay, jarak adalah 40 meter. Tetapi untuk sesaran dia akhirnya dapat 0 meter. Okay. Macam mana kita dapat 0 meter? Kalau kita cuba ambil yang atas, okay, anything that is above the axis, yang atas paksi ini, dia adalah bergerak ke hadapan. Sebab hal laju dia positif. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sebab kalau di atas paksi ini, dia adalah positif kan. So, bila hal laju positif, maksudnya dia bergerak ke hadapan. So, sekarang yang bergerak ke hadapan itu adalah positif. Okay. Dan kalau graf yang di bawah paksi, okay, contoh B ini, dia adalah negatif kan. Ini bermaksud dia berundur atau bergerak ke arah yang belakang. So, untuk cari sesaran, kita perlukan A tolak B. Okay, perlukan A tolak B. So, harap anda boleh ingat, okay, contoh inilah. Kalau untuk jarak, kita ambilkan semua luas, nah kita tambah. Tapi kalau sesaran, luas yang atas tolak luas yang bawah paksi. Contoh kalau kita tengok sebelah kiri ini, so yang atas dia adalah bergerak ke depan. Yang bawah dia bergerak ke belakang. So, luas untuk A tolak luas B, dia adalah sesaran.
Kalau luas A tambah luas B, dia adalah jarak. Okay, dia adalah jarak. Okay, so kita cuba kirakan. Okay, untuk yang atas, kita ada 1/2 darab 25 darab 20. Kemudian lagi 1/2 darab 25 darab 20. Okay, sebab dia adalah sasaran, so dia pakai negatif. Okay, negatif di sini, negatif 10. So kita akan dapat 250 tambah 250 tolak luas ini adalah 25. Dan kita dapat 475 cm. Okay, satu lagi contoh. Kalau kita ada luas atas dan sini adalah luas bawah. Okay, luas atas dan luas bawah. So, kita cuba carikan berapakah sasaran pada 10 saat pertama. So, 10 darab 20 kita dapat 200 meter. Untuk sasaran pada 50 saat ini, okay, kita boleh taruh sajalah. Okay, dia adalah trapezium. Okay, dia adalah trapezium. Berapakah sasaran akhir? Kalau sasaran akhir, kita kena ambil luas di atas tolak luas di bawah. Okay. So, yang pertama 200 meter. Untuk 50 saat, kita boleh sahaja kita boleh sahaja taruh 200 tambah lagi segitiga dapat 600 meter. Okay, untuk sasaran terakhir, kita kena carikan luas yang ini. Okay, luas yang ini. Dan sebab dia adalah di bawah aksi, jadi dia adalah negatif ataupun tolak. So, at the end, negatif 400 meter. So, di sini negatif 400 meter maksudnya daripada titik asal, dia sekarang kedudukan dia di belakang. Okay, 400 meter di belakang titik asal. Itu maksud dia. Okay, dia sekarang dah belakang daripada titik asal 400 meter. Okay. Okay, next kita cuba tengok pecutan. Okay, pecutan ni sebenarnya kita dah sebut tadi, dia adalah kecerunan graf. So, untuk positif, okay, untuk 25 saat ni, kecerunan dia positif. Jadi, ini bermaksud dia pecutan adalah seragam. Okay, ataupun hal laju akan bertambah. Okay, ini bermaksud setiap saat, okay, setiap saat dia akan tambah 0.8 cm per saat. Okay. Sebenarnya pecutan ini dia punya unit maksud dia 0.8 cm per saat per 1 saat. Okay. Jadi kalau kosong saat, okay, kosong saat dia punya hal laju kosong. Okay. Kalau 1 saat hal laju dia akan tambah 0.8. Okay. 0.8. Satu lagi saat tambah lagi. Jadi 1.6 cm per saat. 3 saat tambah lagi 2.4 cm per saat. Sampailah 25 saat dia akan menjadi 20 cm per saat. Okay, itu maksud dia. Okay, so kita boleh juga kirakan pecutan untuk bahagian-bahagian lain. So kalau dia punya kecerunan kosong, maksudnya pecutan adalah kosong. Okay, kalau kecerunan positif, maksudnya pecutan seragam. Kalau kecerunan negatif, maksudnya dia adalah pecutan negatif ataupun yang pecutan. Okay, maksudnya hal laju akan berkurang. Okay, so latihan-latihan atau contoh ini anda boleh cuba tengok. Okay, cikgu tak akan terangkan banyak di sini. Okay. Okay, so ini latihan-latihan. Kita mungkin boleh tengok satu atau dua contoh. Okay. Suraja menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi suatu objek. Uraikan corak pergerakan objek. So, mula-mula kita tengok graf ini adalah sesaran masa. Okay, sesaran masa. Kalau sesaran masa ini masuk, dia punya kecerunan adalah V. Okay, hal laju. So, positif V, negatif V, dan positif V. Kalau positif V maksudnya dia bergerak ke depan. Okay, bergerak ke depan.
Kemudian dia negatif V maksudnya dia bergerak ke belakang. Okey, belakang daripada 8 meter kepada negatif 8 meter iaitu 16 meter. Kemudian dia bergerak ke depan semula ke 8 meter. Okey. Kemudian hitungkan jumlah jarak. So 8 meter ke depan, lepas tu 16 meter ke belakang, lepas tu 8 meter ke depan lagi, jumlah adalah 32 meter. Berapakah sasaran akhir daripada titik awal, iaitu di sini. Dan titik akhir pun kosong juga. So jawapan adalah 0 meter. Okay, 0 meter. Berapakah hal laju purata? Kalau hal laju, kita guna formula. Okay, ini salah. Dia sepatutnya adalah sesaran bagi masa. Okay, sesaran bagi masa. Okay, sesaran bagi masa. So, jawapan adalah 0. Okay, 0 meter per saat. Sebab hal laju. Kalau laju purata, kita pakai jarak bagi masa. Okay, so ini ada silap sikit lah. Berapakah hal laju objek pada 2 saat pertama? So, kita boleh kirakan kecerunan di sini. Okay, 8 bagi 2 dapat 4 meter per saat. Okay, berapakah hal laju objek dalam tempoh 2 saat dan 6 saat? Okay, so untuk 6 saat, dari tempoh 2 saat ke 6 saat, ini maksud dia. Okay, so negatif 16 bagi 4. Okay, tahu tak kenapa negatif 16? Sebab negatif 8 tolak 8 bagi 4. Okay, dia 4. Okay, so setakat ini sahaja. Okay, kemudian cikgu nak sebut sedikit tentang graf pecutan masa ya. Okay, walaupun jarang dia akan tanya. Okay, contoh yang ini dah. Okay, untuk graf pecutan masa, sama juga, sentiasa kita akan tengok dua kuantiti, iaitu satu kecerunan, satu lagi luas kan. Okay, untuk pecutan masa, okay, untuk pecutan masa biasanya dia tak ada tentang kecerunan. Okay, tak ada. Sebab kalau A bagi T, kita tak ada kuantiti yang mempunyai formula A bagi T. Okay, tetapi kalau kita nak kirakan hal laju, okay, contohnya, kalau pecutan ini adalah 3 meter per saat kuasa 2 selama 10 saat. Jadi daripada luas permukaan, kita boleh carikan dia punya hal laju. Okay, pertambahan hal laju dia, iaitu dia tambah 30 meter per saat. Okay, 30 meter per saat. Okay. Kalau you masih ingatlah, contohnya, kalau mula-mula hal laju dia adalah 0. Okay, U adalah 0, ms negatif 1. So, dia mengalami pecutan selama 10 saat dengan 3 meter per saat kuasa 2. Okay, so ini bermaksud A adalah 3, T adalah 10. So, kalau kita pakai formula V sama dengan U tambah AT, di mana U di sini kalau di 0, A adalah 3, dan T adalah 10. Kita akan dapat hal laju akhir 30 meter per saat. Okay, ini salah satu aplikasi lah untuk graf pecutan masa. Tapi kita jarang akan tanya soalan seperti ini. Okay, so jangan lupa kalau untuk mendata, ini bermaksud dia pecutan seragam. Okay, pecutan yang sama. Okay, biasanya kalau kita nampak A dia ada kecerunan, okay, kalau dia naik macam ini, okay, jaranglah. Tapi kalau ditanya, okay, ini bermaksud sahaja kalau daripada A ke B, ini bermaksud pecutan dia bertambah daripada 0, ms negatif 2 hingga 3 ms negatif 2. Itu sahaja. Okay, kalau B kepada C, ini bermaksud dia pecutan seragam. Okay, pecutan seragam. Okay, pecutan seragam. Dan C kepada D, dia adalah pecutan, tetapi pecutan tidak seragam. Okey, cikgu nak bagi tahu kalau atas paksi T ini semua adalah pecutan. Okey, sebab A masih positif. Selagi A positif, bermaksud
hal laju sentiasa bertambah. Cuma mungkin dia bertambah dengan kadar yang seragam atau mungkin bertambah dengan kadar yang semakin tinggi atau mungkin bertambah dengan kadar yang semakin rendah. Okey, cikgu bagi contoh. Kalau A, B, dia adalah pecutan bertambah. Pecutan bertambah. Contohnya, kalau mula-mula hal laju adalah 0 ms negatif 1. Selepas satu saat, V menjadi 1 ms negatif 1. Saat kedua, dia menjadi 3 ms negatif 1. Saat ketiga, dia menjadi 6 ms negatif 1. Saat keempat, dia menjadi 10 ms negatif 1. Ini contohnya. Apa yang kita nampak adalah dia bertambah hal laju kan. Dia bertambah dengan kadar yang semakin tinggi. Mula-mula tambah 1, kemudian tambah 2, tambah 3, tambah 4. So ini adalah pecutan bertambah. Maksudnya dia punya hal laju bukan sahaja bertambah, tapi bertambah dengan kadar yang semakin besar. Semakin besar. So ini untuk AB. Kalau untuk BC dia adalah pecutan seragam. Pecutan seragam. Maksudnya, mula-mula sama juga kalau U adalah 0, selepas satu saat, V adalah 1 meter per saat. Kemudian, satu lagi saat, dia adalah 1 meter per saat lagi. 3 saat, itu masih 1 meter per saat. 2 meter per saat, 3 meter per saat. And then, 4 meter per saat. Kita nampak beza dia, setiap saat dia tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Ini bermaksud dia bertambah dengan seragam tau. Setiap saat dia bertambah dengan nilai yang sama. Itu adalah pecutan seragam. Kalau untuk pecutan berkurang, untuk CD ya, cikgu tak ada tempat. Cikgu cuba tulis kat sini lah. Kalau untuk pecutan berkurang, pecutan berkurang. CD pecutan berkurang. Pelajar mungkin ingat, maksudnya dia punya hal laju sudah berkurang ataupun dia mengalami niat pecutan. Tidak. Dia bukan mengalami niat pecutan. No. Dia hanya, maksudnya dia bertambah dengan kadar yang semakin perlahan. Contohnya, saat pertama, dia punya hal laju adalah 5 meter per saat. Daripada 0 hingga 5 kan. Saat kedua, dia hanya 8 meter per saat. Saat ketiga, dia hanya 10 meter per saat. Saat keempat, mungkin dia dah hanya 11 meter per saat. So secara keseluruhan kita nampak hal laju dia masih bertambah. Nampak tak? 5, 8, 10, 11. Tetapi dia tambah dengan kadar yang semakin kurang. 5, lepas ni 3, ni 2, ni 1. Nampak tak? Dia masih bertambah tetapi bertambah dengan kadar yang semakin kecil. Itu adalah pecutan. Itulah pecutan berkurang. Pecutan berkurang. Begitu juga kalau untuk graf yang di bawah paksi. Kalau graf di bawah paksi, cuba kirakanlah. Kalau graf di bawah paksi, kita sama juga ada bentuk macam ini. Katakanlah. Ini negatif 3. Kita dah negatif 1 lah, senang. So, sama juga A, B, C, D. Kalau untuk AB, kita tengok dia adalah nilai negatif. So, semua ini adalah niat pecutan. Niat pecutan. So, kalau untuk AB, dia adalah niat pecutan yang bertambah ke berkurang. So dia adalah niat pecutan bertambah. Kenapa? Ini bermaksud sebab hal laju dia berkurang dengan semakin banyak.
Okey, contohnya ya. Mula-mula kalau satu saat dia adalah negatif 2 ms negatif 1. Okey. Kemudian saat kedua, okey, nya percutan berkurang maksudnya dia punya hal laju akan semakin semakin berkurang. Okey, semakin berkurang. Sorry. Nya percutan bertambah maksudnya dia punya hal laju semakin bertambah tetapi kepada arah yang berlawanan. Okey. Okey, macam ni contohnya. Kalau daripada kosong lepas tu hingga semakin besar dia punya A, kalau nilai A dia negatif 1 kan, semakin besar, kalau nilai ini semakin besar, maksudnya dia punya nya percutan semakin bertambah. Okey, nya percutan semakin bertambah. Okey, so kita boleh katalah, okey, kalau kita sedang bergerak ke depan, okey, contohlah kalau kita sedang bergerak ke depan, so kita punya hal laju dia akan semakin negatif, okey, semakin ke negatif kan. So kalau contoh negatif 2, kemudian negatif 5 ms negatif 1, kemudian negatif 9 ms negatif 1. So nampak tak setiap saat dia sebenarnya tolak lagi banyak. Okey, tolak lagi banyak. Ini tolak 2, tolak 3, tolak 4. Okey. So ini nya percutan bertambah. Okey, nya percutan bertambah. Okey, kalau CD dia terbalik. Okey, CD masih juga dia punya hal laju berkurang. Tapi berkurang dengan kadar yang sangat rendah. Kita panggilnya percutan berkurang. Okey, ini bermaksudnya kalau satu saat contohnya negatif 5 ms negatif 1. Okey, ini dos CD ya. Saat kedua, okey, dia masih berkurang. Tapi dia berkurang dengan kadar yang slow. Okay, mungkin dia tinggal negatif 8 ms negatif 1. Saat ketiga, yang menjadi negatif 10 ms negatif 1. Okay, so dia punya beza dia tolak dengan semakin kecil. Tapi dia masih tolak. Okay, dia masih perlahan, semakin slow. Okay, so kalau kita cuba tengok soalan ni, graf hal laju masa yang manakah yang menunjukkan pergerakan objek. So, percutan masa dia punya graf. Mula-mula yang ini bermaksud dia percutan dia negatif. Jadi hal laju dia berkurang. Okay, hal laju dia berkurang. Okay, kemudian yang ini percutan kosong maksudnya dia punya hal laju seragam. Okay, hal laju seragam. Dan akhirnya bahagian 3 percutan positif maksudnya hal laju bertambah. So kita ada bentuk okay, bawah rata naik. Jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy. Okay. Okay. So lebih kurang itu sahaja. Okay. Dan sekarang cikgu cuba sentuh sedikit tentang graf lengkung. Okay. Untuk graf lengkung, biasanya kita akan lebih tengok kepada graf ST ya. Okay, graf ST. Kita dah tahu kan kalau garis lurus, okay, positif maksudnya bergerak ke depan, negatif maksudnya bergerak ke belakang, dan kalau kosong maksudnya dia rehat. Okay, sekarang kalau kita ada graf lengkung seperti ini. Okay. So, mula-mula kecerunan dia positif kan? Maksudnya dia sekarang bergerak ke depan. Okay, dia bergerak ke depan. Okay, bergerak ke depan. Okay, kedua, dia bergerak ke depan dengan macam mana? Hal laju seragam ke tak? Okay, tak. Sebab kalau hal laju seragam, dia adalah straight line. So, dia punya hal laju tidak seragam. Jadi, kita nak tanya, sama ada dia punya hal laju semakin tambah ke semakin kurang. Okay, semakin tambah ke semakin kurang. Okay, kalau kita cuba gunakan segitiga, okay, kita cuba tengok dia punya kecerunan. Okay, manakah satu lebih cerun? A atau B?
Okay. B ni sebenarnya lagi cerun kan. So kalau dia semakin cerun, apa maksud dia? Maksud dia hal laju dia punya positif nilai dia semakin tinggi kan. Contoh ini mungkin dia positif 2. Tapi dekat sini dia mungkin dia positif 5. So apa maksud dia? Maksud dia sekarang bergerak dengan semakin cepat. So untuk graf lengkung ini dia adalah pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Sebab dia punya hal laju bertambah. Okey, hal laju bertambah. Okey. Kedua, kalau kita ada graf macam ini. Okey. Sekarang macam ini. Okey, overall kita nampak positif gradient kan, kecurangan positif. Jadi dia masih bergerak ke hadapan. Bergerak ke hadapan. Okey. Tetapi kita cuba tengok dia punya kecurangan. Kecurangannya semakin berkurang. Jadi dia mengalami pecutan seragam. Okey, sebab dia punya hal laju semakin berkurang. Contoh mula-mula mungkin dia adalah positif 5 ms negatif 1. Tapi lama kelamaan dia punya hal laju semakin berkurang. Okey, so bentuk ini adalah bergerak ke hadapan tapi dia pecutan seragam. Okey, so dah tengok arah, kita tengok dia kecurunan positif ke negatif. Kalau positif maksudnya bergerak ke depan. Okay, next. Kalau kita ada graf seperti ini. Okay, seperti ini ya. Okay, so kalau kecurunan negatif, kita tahu dia adalah bergerak ke belakang. Okay, bergerak ke belakang. Dan cuba tengok, dia sekarang semakin cerun ke semakin tak cerun. Okay, semakin cerun ke semakin tak cerun. Okay, ini seperti kita main gelongsor kan. Mula-mula dia cepat, tapi akhirnya dia menjadi lambat. So dia punya hal laju adalah berkurang. Okay, so jawapan di sini dia pecutan seragam ataupun hal laju berkurang. Okay, so ingat contoh seperti gelongsor. Okay, gelongsor. Okay, last kali bentuk adalah seperti ini. Okay, seperti ini. Okay, ini adalah bentuk seperti kita terjun. Terjun daripada puncak gunung ke atau bangunan. So mula-mula dia adalah rata. Tapi akhirnya semakin cerun. Jenis gerakan bergerak ke belakang. Okey, bergerak ke belakang tetapi dengan pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. So ini adalah sedikit info tambahan untuk mengetahui tentang graf bagi graf lengkung bagi sasaran masa. Okey. Okey, last kali adalah cikgu nak tunjukkan sedikit contoh Okey, contoh. Okey, kita nampak di sini ada satu orang satu manusia. Okey, dan kita boleh cuba tengokkan dia punya gerakan. Okey, sekarang dia berada di 0 meter kan, 0 meter. Okey, so kalau V adalah positif. Okey, V positif. Contoh saya letak 1 meter per saat. Okey, 1 meter per saat. So ini bermaksud dia bergerak ke hadapan dengan setiap saat 1 meter. Okey. So nampak tak? Kalau lepas 8.4 saat lebih kurang dia akan berada di 8.4 meter. Okey. Saya reset. Sekarang kalau saya letak negatif 1. Negatif 1 B maksudnya dia bergerak ke belakang. Nampak tak? Dia sedang bergerak ke belakang. Okey. Hal laju dia masih seragam. Cuma negatif maksudnya dia bergerak ke belakang. Ini bergerak ke belakang. Okey. Right. Okey, sekarang kalau saya ada hal laju yang cepat. Okey. Contohnya saya letak 2 meter per saat. Okey, tetapi pecutan saya adalah 1.
Okey, saya cuba play. Okey, mungkin tak berapa nampak kan. Okey, saya sekali lagi ya. Okey, kita buat satu contoh kosong. 0 meter per saat. Okey, pecutan 1. Okey, 1, 2, go. Okey, so selepas 1 saat, laju saya dah tambah jadi 1. 1 ms negatif 1. Okey. Lepas tu saat kedua, dia akan tambah lagi laju. Okey, laju dia tambah. Okey, semakin cepat. Nampak tak? Dia semakin cepat. Lepas tu dia langkah. Okey, lepas tu dia langkah. Okey, kalau dia sedang bergerak ke hadapan, okey, contoh dia bergerak ke hadapan, tetapi dengan nia pecutan. Okey, negatif 1. Contohnya. Okey. Nampak tak? Dia semakin slow. Lepas tu, bila laju dah menjadi kosong, dia akan patah balik. Okey, patah balik. So, pecutan tu, dia akan menyebabkan laju dia nilai semakin berkurang. Okey, berkurang dan mungkin dia akan menyebabkan ubah arah. Okey, sebagai contohlah. Kalau saya balingkan satu bola ke atas. Okey, mula-mula dengan laju yang tinggi kan. Tapi akhirnya dia mengalami pecutan sebab pecutan dia ke bawah. Pecutan graviti kan. So, dia punya laju semakin perlahan sampai kosong. Kemudian bola jatuh balik ke tanah. Okey. Okey, kemudian kita boleh tengok juga graf lah. Okey, contoh kita tengok graf. So, kalau contoh saya letak 1. Okey, 1 ms negatif 1. Kita cuba tengok graf dia. Okey, so nampak tak? Kalau laju seragam, kecenderungan bagi graf position, okey, ni sesaran masa. Sesaran masa graf dia adalah naik. Kalau laju, dia adalah mendatar. Sebab kecenderungan dia adalah kosong. Dan of course, pecutan dia adalah kosong. Okey, pecutan adalah kosong. Okey, kemudian kalau saya cuba ubah kepada 0 meter per saat. Okey, 0 meter per saat. So, nampak di sini, dia rehat kan? Dia rehat. Jadi, graf kecenderungan untuk sesaran masa, okey, kecenderungan ini adalah kosong. Dan nilai laju adalah kosong, pecutan pun kosong. Okey, ini adalah sebab saya buat perubahan. Okey, so dia akan menjadi satu lengkung. Okey, tapi abaikanlah. Okey, kalau sekarang saya jadikan dia negatif 1 meter per saat. So, dia bergerak ke kiri. Okey, bergerak ke kiri tetapi dengan masih laju seragam. Okey, laju seragam. Dan nilai dia, tengok kalau untuk graf laju masa, dia adalah negatif 1. Okey, mendatar. Okey, mendatar. Okey. Okey, kalau sekarang saya cuba buat untuk pecutan. Okey, buat untuk pecutan. Okey, saya letak 1 lah. Okey, 1, 2, go. Sorry. Okey, clearkan. Okey, 1. Okey, so untuk pecutan anda cuba tengok. Kalau untuk graf sesaran masa, nampaklah dia adalah lengkung. Nampak tak? Dia adalah lengkung. Dan dia sedang bergerak ke hadapan. Okey. And then tengok laju dia semakin bertambah. Dan untuk graf pecutan masa, nampak tak? Dia adalah mendatar. Okey, sekarang saya cuba buat negatif 1. Okey, so kita nampak kalau negatif 1, graf untuk sesaran masa, sekarang dia tengok dia punya lengkung adalah bentuk macam ini. Okey, sebab dia sekarang dia punya laju semakin perlahan. Jadi, di sini kita tengok kecenderungan dia negatif. Okey, kecenderungan negatif. Okey, kalau anda tak berapa jelas, kita boleh cuba tengok. Okey, saya letak negatif 1 kat sini ya. Okey.
kalau kita ada bergerak ke depan dengan 5. Okey, cuba tengokkan graf. Okey, graf yang ini. Tengok, dia sebenarnya bertambah bergerak ke depan tetapi dengan semakin perlahan. Tengok dia berkecurunan semakin rata. Okey, so ini adalah graf untuk bergerak ke depan. Okey, tapi kalau kita ada graf ke belakang, okey, ke belakang, contoh negatif 1, dan saya letak 1 ms negatif 2. Okey, dan saya letak kosong di sini. Okey. Mungkin tak berapa jelas. Okey, sekali lagi. Okey, ini kosong. Ini saya letak negatif 5. Okey, ini letak 1. Okey, so di sini kita cuba tengok dia punya graf untuk sesaran masa. Okey, dia adalah lengkung seperti ini. Okey, seperti ini. Okey, dia macam gelongsor kan, gelongsor. Walaupun dia sekarang bergerak ke kiri. Okey. Tapi tengok hal laju untuk bergerak ke kiri dia semakin berkurang. Okey, semakin berkurang. Okey. Okey, sebaliknya kalau kita cuba juga bergerak ke kiri. Okey, tetapi kita sekarang ada negatif 1, ms negatif 2. Okey, so di sini kita nampak graf dia adalah lebih kepada tengok terjun kan. Okey, so di sini apa yang berlaku adalah dia sedang bergerak ke kiri tetapi dengan hal laju yang semakin bertambah. Okey, yang ini bermaksudnya dia punya hal laju semakin bertambah. Okey, negatif abaikan. Negatif itu adalah arah. Nilai dia semakin besar, maksudnya dia sedang bergerak ke arah kiri dengan semakin cepat. Okey, itu adalah tentang graf lengkung lah. Okey, jadi yang ini saya boleh share apps dia sebenarnya dekat online ada. So anda boleh cuba explore lah untuk lebih tahu tentang graf kalau anda nak kaji dengan lebih. Okey, so itu sahaja. Saya harap video ini dapat membantu anda untuk lebih faham tentang graf gerakan. Okey, sekian, terima kasih.